Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha dari World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL. Dan pada malam ini kita ingin berbincang bagaimana kita melihat kes yang sentiasa tinggi ataupun positif COVID-19 di Selangor, dan juga kita agak runsing bilakah Selangor akan dapat menurunkan lengkuk pandemiknya, dengan saban hari kita mendengar laporan bahawa kes positif COVID-19 di Selangor hampir setiap hari sejak sebulan yang lalu sudah pun melangkaui 1,500 kes saban hari. Betul juga kes-kes kematian ataupun ICU di Selangor, di hospital di seluruh Selangor masih padat, dan kematian kita boleh anggarkan mungkin lebih daripada 10 orang saban hari. Tetapi kita risaukan juga di kawasan Selangor lah kawasan yang paling padat di negara kita. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya bersama Dr. Farhan Rosli. Assalamualaikum Dr. Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Farhan, situasi di Selangor dianggap sebagai satu pusat ataupun tempat negeri yang dikatakan kalau Selangor dapat mengurangkan kes COVID-19 dan dapat memberi indikator bahawa Selangor dapat mengawal kes positif, kes ICU dan juga kes kematian, maka kita boleh anggap negara berada di landasan yang betul untuk menjadi normalisasi selepas kita melalui hampir 2 bulan MCO dan juga full lockdown ini. Jadi mungkin secara ringkas awal ini gambaran STFC keadaan COVID-19 di negeri Selangor, Dr. Farhan. Jadi apa yang kita ingin mengatakan untuk Selangor ialah di mana kes-kes ini saban hari menunjukkan peningkatan yang tinggi. Tetapi kita ingin mengatakan bahawa di Selangor kita memang sudah menjangkakan kes-kes ini akan sentiasa berada di paras yang tinggi kerana kepadatan dan jumlah populasi di negeri ini. Jadi ada juga yang mengatakan ataupun saya terbaca di Twitter hari itu di mana dikata jika kita ingin mengurangkan kes dan untuk mencapai indikator keluar daripada pandemik ini, iaitu keluarkan Selangor daripada Malaysia supaya kes terus potong jadi separuh. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada statement itu menunjukkan bahawa Selangor memberikan jumlah peratusan kes ataupun jumlah kes yang paling tinggi setiap hari di dalam kita punya jumlah kes yang direkodkan. Tapi apa yang penting dan apa yang kita harus ingatkan ialah ini. Di Selangor, kita melaksanakan saringan dengan jumlah yang amat tinggi kerana kita ingin mencari kes-kes sporadik ataupun kes-kes yang tidak dijumpai. Seperti yang diumumkan di mana kita melaksanakan PKPD di 4 kawasan. Kerana kita mendapatkan jumlah kes ini dikenal pasti sebagai jumlah kes yang tinggi juga. Jadi apa yang kita harus laksanakan ialah kita harus meningkatkan lagi saringan. Kita kena lagi cari supaya kita boleh jumpa lagi siapakah mereka kes-kes yang positif yang senyap ini dan kita asingkan dengan lebih awal. Dan pada masa yang sama kita harus meningkatkan lagi vaksinasi bagi negeri Selangor. Dan termasuk di sini juga Putrajaya dan juga Kuala Lumpur. Apa yang saya maksudkan ini ialah sesuatu yang mudah. Jika kes-kes di negeri ini menunjukkan peratusan dan jumlah yang amat tinggi, seharusnya tumpuan kita harus diberikan kepada negeri ini. Bermakna tumpuan daripada semua aspek, termasuk tumpuan untuk meningkatkan saringan dan juga tumpuan untuk menambahkan lagi jumlah vaksin yang diberikan kepada negeri ini. Jadi kita kena saring lebih banyak, vaksin lebih banyak. Dan jika kita dapat selesaikan kes-kes di Lembah Kelang, iaitu Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, kita sudah selesaikan 50% daripada kes-kes yang direkodkan di negara kita. Dr. Farhan menjelaskan bahawa kenapa Selangor sentiasa mencatatkan peningkatan kes positif COVID-19 saban hari, kerana Selangor paling aktif melakukan saringan ataupun ujian untuk setiap lokaliti. Jadi boleh kita tahu berapa peratus yang dilakukan ujian saringan yang menggambarkan bahawa
itu satu langkah proaktif yang sepatutnya dilakukan bukan hanya di Negeri Selangor tetapi di seluruh negara untuk memastikan kita benar-benar menguji rakyat yang sudah pun dijangkiti dan kita dapat segera melakukan kataupun isolasi dan juga beberapa perkara berkaitan dengan kesihatan awam itu. Dr. Farhan. Jadi di Selangor, di mana kita telah melaksanakan saringan pada fasa kedua Pelan Tindakan Kesihatan Awam Negeri Selangor, kita telah saring di 56 DUN dengan jumlah sebanyak lebih 100,000 orang. Dan di situ kita telah melakukannya dengan amat cepat. Di situ kita juga menjumpai kawasan-kawasan di mana peratusan kes adalah lebih pada 5%. Di mana di situ kita memasuki kepada fasa ketiga tindakan kesihatan awam, kita mensaringkan balik atau melaksanakan ujian di tempat-tempat tersebut dan apa yang kita jumpa. Macam di setengah kawasan, kes yang telah dilaporkan 5 hingga 6%, bila kita datang kembali, ia adalah sekarang 12%, 11.7%. Bermakna apabila kita melaksanakan fasa 3 ini di mana ia menjadi lebih tersasar, ini menunjukkan bahawa apa cara yang kita laksanakan ini adalah betul. Kerana kita sekarang mencari di manakah tempat perebakan, di manakah tempat kes tertinggi dan tumpuan kes-kes ini yang berada di dalam negeri kita. Jadi bila kita melaksanakan sesuatu sebegini, ia membuatkan kita dapat memberikan tumpuan daripada segi tenaga sumber dan juga kita punya ekspertis kepada kawasan tersebut untuk melandaikan penularan wabak COVID daripada merebak lagi di dalam negeri Selangor. Jadi, apa tindakan negeri Selangor? Kenapa ia memberikan fokus lebih kepada benda-benda ini? Kerana kita memahami bahawa vaksinasi, walaupun ia sedang dilaksanakan, ia akan mengambil masa. Selagi kita tidak dapat mencapai indikator itu, walaupun itu adalah indikator-indikator yang masih lagi boleh didebatkan sebenarnya, kita harus mengambil langkah yang proaktif. Dan saya ingin sarankan negeri-negeri lain untuk mengambil langkah yang sama. Sekarang bukanlah masa untuk kita mengatakan bahawa ini adalah pihak persekutuan ataupun pihak kerajaan negeri. Tetapi semua pihak harus mengambil langkah proaktif. Kita harus melakukan apa yang kita boleh. Kalau kapasiti kita adalah untuk saring kerana vaksin tak cukup ataupun belum sampai, kita saring. Jadi dengan melakukan ini, iaitu tindakan kesihatan awam yang lebih tersasar dan lebih proaktif, kita dapat nombor satu, mengurangkan jumlah kes yang menular. Walaupun kita akan jumpa banyak kes yang positif. Dan ini sedikit sebanyak akan membantu negara kita untuk keluar daripada pandemik ini dengan cepat dan lebih selamat. Dr. Farhan, cuba kita faham lebih lanjut lagi. Misalnya 4 PKPD di Selangor yang diumumkan semalam oleh Majlis Keselamatan Negara. Kawasan-kawasan ini kita kenal pasti bahawa kawasan yang berkepadatan tinggi di Rawang, di Sepang, Bandar Baru Bangi dan Kelang. Kita tahu. Dan kawasan ini juga begitu banyak industri yang dibenarkan beroperasi dan kita tahu ada kaitan dengan industri dan juga lokaliti yang dikenakan PKPD ini. Jadi cuba kita faham apa solusi bagi kerajaan Negeri Selangor. Mungkin agak terhad kuasa yang ada pada Negeri Selangor tetapi bekerjasama dengan agensi-agensi persekutuan untuk memastikan betul mungkin mereka tidak dijangkiti, kita tidak tahu. Mungkin di kawasan kilang kerana kilang itu macam-macam caranya dalam pergerakan mereka ke kilang, naiki bas, van dan sebagainya. Mungkin tiada distancing ataupun tidak ada sanitasi ataupun di tempat kerja yang begitu padat, tidak ada penjarakan. Ketika mereka makan di kantin, itu juga tempat ataupun penularan. Kita mereka keluar masuk ke kilang dan sebagainya dan mereka pulang ke komuniti dan di situlah mereka bergaul dengan rakan-rakan baru mereka ataupun rakan-rakan sedia ada dan mereka berjumpa dengan komuniti setempat apabila mereka ke kedai, ke pasaraya dan sebagainya. Jadi cuba kita faham berapa banyak kita nak melakukan saringan tetapi ataupun kitaran ini kita tidak putuskan di mana mula punca sporadik ataupun kluster ini. Kita tidak boleh pisahkan pekerja kilang dengan kilang. Jadi bermakna bila kita ingin menyelesaikan sesuatu masalah itu, ia haruslah diselesaikan dengan holistik. Ya. Bermakna jika punca itu daripada asrama pekerja kilang tersebut, siapakah yang harus mengambil tanggungjawab? Jadi di dalam Bahar Akta 446, ia adalah kepada
majikan untuk menyediakan tempat penginapan yang bersesuaian. Jadi sedikit sebanyak ataupun kita tengok daripada segi yang lain, majikan itu yang harus mengambil langkah proaktif untuk memastikan perebakan itu tidak berlaku. Kerana cuba bayangkan ya, kalau kita PKPD sesuatu kawasan di mana asrama-asrama pekerja ini terletak, kilang itu harus tidak boleh beroperasi kerana pekerja tak boleh pergi kerja. Ya. Jadi di situlah kita harus memahami, tak guna kita nak cakap kilang ini bukanlah punca, tetapi asrama itu adalah punca. Seharusnya kita mencari solusi. Apakah solusi untuk memastikan pekerja yang tidur di asrama dan pekerja yang kerja di kilang ini tidak merebak dan menularkan wabak tersebut. Itulah fokus yang harus diberikan untuk menutup kilang, tidak menyelesaikan masalah asrama. Tetapi kalau kita tak buat apa-apa dekat asrama, ia juga tidak menyelesaikan masalah kes menjadi lebih banyak. Jadi di sini, saya ingin mensarankan bahawa kementerian-kementerian yang terbabit duduklah dan berbincang macam mana nak selesaikan masalah ini bersama daripada nak menunding jari mengatakan ini adalah masalah kementerian anda ataupun ini adalah masalah kementerian anda. Ini menteri itu yang patut jawab. Ini menteri ini yang patut kena. Itu tidak menyelesaikan masalah. Rakyat tak kisah menteri mana yang selesaikan. Kerana apa yang rakyat nak tahu, macam mana kita nak kurangkan kes di negara kita. Dan apakah peranan yang harus dibuat oleh setiap kementerian. Kerana kita harus memahami, apabila pandemik ini berlaku, kita tidak boleh menyelesaikan masalah itu dengan sendiri sahaja. Sebab itu kita mengatakan tentang whole of government, whole of society. Dan pada waktu yang kritikal sekarang, whole of government bermakna semua lapisan kerajaan. Bermakna di dalam kabinet tersebut, menteri-menteri ini sepatutnya duduk bersama dan berbincang macam mana mereka nak selesaikan masalah ini bersama. Apakah jalan penyelesaian? Instead of mengatakan bahawa ini bukan masalah saya, ini masalah dia. Dr. Farhan, berkaitan lokaliti yang mempunyai bilangan COVID positif yang tinggi dan negeri Selangor hampir di semua daerah masih merah dan kita ketahui itu jelas. Kalau sekitaran rakan di kawasan saya di Bangi, kalau kita buka hotspot itu senang-senang kita boleh dapat 30 kes positif, 50 kes positif dan sebagainya. Tetapi betul saringan sentiasa aktif dilakukan oleh pihak STFC untuk memastikan kita benar-benar melakukan FTTIS itu. Tetapi sampai bila kita nak melakukan swab test, PCR antigen dan sebagainya? Kerana kita tahu selagi kes sporadik ataupun kluster ini wujud, selagi itu berada di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah wajar ketika ini dengan jaminan bahawa bekalan vaksin akan lebih stabil pada awal Julai ini, dikatakan begitu saban hari oleh menteri yang berkenaan, wajarkah selain daripada melakukan swab test bagi kawasan-kawasan yang dikenal pasti itu, mengapa tidak dilakukan sekali vaksinasi serentak? Mereka swab test, lakukan terus vaksin. Sekurang-kurangnya kita memberi perlindungan awal kepada kelompok yang mungkin rentan di kawasan tersebut dan kita dapat mengurangkan beban di ICU ataupun di kawasan PKRC dan sebagainya. Dr. Farhan. Jadi terima kasih. Sebenarnya soalan itu dua-dua itu dia bercampur ataupun ada kait ya. Jadi untuk soalan pertama, kenapa kita harus melaksanakan dia dan sampai bila? Kepada saya, selagi kita tidak mencapai imuniti kelompok dan mereka yang disasar untuk divaksinasi tidak lagi divaksinkan, kita harus tidak berhenti untuk melakukan ujian saringan. Kita harus mencari. Kerana dengan varian-varian baru yang ada, kita tidak boleh mengambil langkah mudah dan meletakkan semua telur kita di dalam satu bakul. Di mana kita mengatakan bahawa kita hanya fokus kepada vaksinasi sahaja. Dan kembali kepada soalan nombor 2. Jadi, ambillah cara yang mudah. Banyak lagi klinik-klinik swasta. Kalau ada 7,000 klinik swasta, kita bagi 100 vaksin kepada setiap klinik swasta itu, satu hari kita boleh cocok 700,000 orang. Ia adalah matematik yang amat mudah. Kita boleh laksanakan dengan hospital-hospital swasta. Jadi, pada hujungnya, matlamatnya ialah kita hanya memberikan vaksin
dengan secepatnya mungkin. Tidak perlulah kita nak menggembar-geburkan ataupun memberikan suatu gambaran seolah-olah ini adalah satu benda yang amat hebat. Kerana in the end, it's just about the vaccine. You just need to get it into the arms of the people. Ya. Inilah luahan rakyat terutamanya di Lembah Kelang, di Selangor, di Kuala Lumpur dan pastinya Selangor paling terkesan kerana negerinya populasi besar dan industri yang paling besar di negara kita. Kalau ikut angka daripada jawatankuasa vaksin, Selangor hanya memperolehi sekitar 17.7% terkini semalam. Mungkin Dr. Farhan nak komen tentang itu. Kerana satu, saudara mara saya mungkin ramai lagi di luar sana yang berumur 60 tahun di Kelang, di Shah Alam masih tidak mendapat temu janji, masih tidak mendapat slot vaksinasi. Jadi bagaimana kita nak mencapai, tak payahlah nak kata imuniti kelompok, tetapi untuk mempertahankan mereka daripada rentan daripada COVID-19 kerana varian yang terbaru ini amat mengganas dan begitu infectious dan begitu deadly kepada mereka, dan kita amat takut ada di kalangan ahli keluarga kita, rakan-rakan kita apabila mereka didapati positif dan dimasukkan ke ICU. Jadi sukar untuk kita gambarkan keadaan itu. Jadi Dr. Farhan boleh bagi sedikit pencerahan kenapa kita tidak target kawasan-kawasan yang begitu berisiko tinggi ini, perlu vaksinasi secara progresif, begitu besar, cepat dan pantas, dan melindungi lebih ramai jutaan populasi yang belum mendapatkan vaksin. Betul. Jadi apa yang saya ingin mengatakan ialah bahawa tindakan cara kita memvaksinkan mereka ialah haruslah berdasarkan sains dan data. Saya amat sedih apabila saya dapat tengok kanak-kanak remaja yang berumur 21 tahun, 22 tahun mengambil gambar dan mengatakan bahawa mereka sudah divaksinasi dan mereka amat gembira dengan melaksanakan benda itu. Kerana kepada saya, pada masa yang sama, ada lagi warga yang umur 60, 65 yang menghantar lagi mesej kepada saya mengatakan, doktor boleh tak tolong? Saya tak dapat lagi temu janji. Dan pada masa yang sama saya dapat juga tengok gambar remaja yang umur 22 tahun mendapat vaksin. Saya amat sedih apabila benda ini berlaku kerana sudah tentu yang umur 22 tahun itu ada imuniti yang lebih bagus secara natural berbanding dengan mereka yang umur 65, yang umur 70 yang masih belum divaksinasi ini lagi. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita haruskan lakukan ia dengan secara sistematik. Kita mulakanlah daripada umur 60 ke atas. Kalau kita belum lagi dapat memvaksinasi umur 60 ke atas ni, kita janganlah gerak kepada yang umur 18. Kita gerak pula kepada 50 ke atas dan ke 40 ke atas, 30 ke atas, 20 ke atas. Selepas itu 12 umur yang 12 ke atas. Kerana kita tidak perlu nak cepat memvaksinasikan mereka yang muda-muda ini kerana statistik dan data menunjukkan bahawa kematian dan kemasukan kepada ICU adalah mereka daripada golongan yang berisiko. Adakah amat tidak bijak nampak kepada kita apabila budak yang umur 20 tahun mendapat vaksin tetapi orang tua yang umur 60 lebih masih lagi tenganga, masih lagi tertanya, mana vaksin saya? Tetapi dia tengok gambar umur 22 tahun sudah dapat vaksin. Di manakah terletaknya kita punya cara pemikiran apabila kita melaksanakan sesuatu sebegini? Dan di sinilah kita harus memahami kemungkinan besar golongan-golongan yang berisiko tinggi ini mungkin mereka tidak memahami cara menggunakan MySejahtera. Jadi kita harus melaksanakan ini dengan lebih telus, dengan lebih terperinci. Kita kena pergi rumah ke rumah, kita kena menggunakan segala aset kita yang ada. Apa kata kita menggunakan dana itu menggerakkan lebih ramai sukarelawan, menggerakkan lebih ramai tenaga sumber yang kita ada untuk masuk ke pelosok-pelosok kampung, untuk masuk ke kawasan-kawasan untuk memvaksinasikan mereka yang lebih berisiko tinggi. Kerana kita tengok berapa banyak orang sebenarnya yang dibawa ke hospital yang sudah meninggal ataupun dinamakan sebagai BID. Berapa lama lagi kita nak tunggu kes-kes ini menjadi lebih tinggi setiap hari? Tengoklah tahun lepas punya nombor angka yang mati dengan tahun ini dalam masa 1 bulan kita telah surpass all the numbers yang kita dah dapat lebih pada setahun. Benda inilah sebenarnya indikator-indikator yang kita harus memberikan tumpuan. Kerana kepada saya, tak guna kita memvaksinasikan 5 juta orang tetapi 5 juta itu adalah mereka yang umur 20-30 tahun tetapi mereka yang umur 50 tahun ke atas masih lagi tidak dapat menerima vaksin mereka kerana pada penghujung hari
mereka inilah yang akan membebankan fasiliti kesihatan kita kerana mereka lah yang akan masuk ke dalam ICU. Bagi Selangor, untuk memastikan dapat mengelakkan BID ataupun bring in death ke tanah perkuburan ataupun ke hospital kerana COVID-19. Dan pihak Menteri Besar dan Selangor sudah mengumumkan mereka yang dikatakan positif COVID-19 tidak ada simptom yang tidak dibawa ke PKRC ataupun ke hospital akan dibekalkan dengan kit COVID-19. Jadi mungkin ini juga sebagai satu empowerment kepada komuniti bahawa mereka yang tidak bergejala teruk ataupun dalam kelompok 1 ataupun 2 boleh menjaga diri isolasi di rumah dan dibekalkan oximeter dan pelbagai. Mungkin Dr. Farhan nak jelaskan sedang dijalankan di negeri Selangor dan akan digiatkan lagi? Jadi ini adalah kita panggil home assessment kit ataupun kit kendiri di rumah. Di mana kita memberikan pulse oximeter di mana oksigen di dalam darah dapat dibaca. Ini untuk memastikan bahawa oksigen di dalam badan kita mencukupi. Jadi apa yang Menteri Besar dan juga Esko Kesihatan telah mempersetujui di mana mereka mengatakan bahawa negeri Selangor kita harus melaksanakan sesuatu. Sudahlah, penatlah kita cakap dia salah, kita salah ke apa ke. Kita letakkan semua itu di tepi dan kita melaksanakan sesuatu yang proaktif. Apakah sesuatu yang boleh membantu mereka, apa mereka kuarantinkan diri di rumah, apa yang kita boleh laksanakan. Jadi di sinilah kita mengatakan bahawa sementara menunggu panggilan daripada Kementerian Kesihatan untuk mengambil mereka ataupun tidak mengambil mereka ataupun tidak dipanggil langsung, kita harus memberikan satu jaminan kepada mereka. Walaupun anda di rumah, anda masih lagi boleh melakukan isolasi ini ataupun kuarantin ini dengan selamat. Jadi inilah apa yang kita berikan, iaitu face mask KN95. Kerana kita tahu virus ini sudah berada di udara, perebakan secara udara. KN95 hanyalah mask yang boleh mengelakkan ini daripada berlaku. Kita memberikan mereka pulse oximeter untuk membaca oksigen di dalam badan. Kita memberikan mereka termometer untuk membaca suhu badan. Kita memberikan mereka ubat-ubatan. Kita memberikan mereka panggilan ataupun akses kepada hotline jika mereka memerlukan bantuan. Kita juga memberikan mereka kit untuk membaca apakah sebenarnya mereka harus laksanakan. Perkara ini adalah perkara yang biasa, yang mana kita memberikan mereka pemahaman macam mana mereka ingin membasuh baju, macam manakah penggunaan tandas. Kerana inilah sebenarnya soalan-soalan yang rakyat ingin tahu. Dan jawapan itu dibekalkan oleh Kerajaan Negeri Selangor kerana kita memahami bahawa rakyat apabila mereka dikenali positif, inilah benda yang mereka ingin tahu. Jadi, saya mengharapkan bahawa negeri-negeri lain juga ambillah langkah proaktif ini. Gunakanlah dana yang sedia ada untuk memberikanlah barik kepada rakyat-rakyat anda. Kerana jika kita mengambil langkah proaktif dan bekerja sama, kemungkinan besar kita dapat menyelamatkan nyawa-nyawa. Terima kasih Dr. Farhan Rosli, pakar kesihatan awam dari STFO. Itu saja perbincangan kami pada malam ini. Banyak sekali perkongsian yang terkini dapat dikongsikan oleh Dr. Farhan. Terima kasih banyak-banyak dan insya-Allah kita akan terus berhubung Dr. Farhan ya. Itu saja perbincangan kami pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.